lawan kita, jaga kita, bersiap. Antara fokus utama malam ini, Pusat Pengumpulan Hasil Pertanian PPHP mampu maksimumkan pulangan petani, hadkan pelibatan orang tengah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Tun Julia Muhammad Tahir. Kami mulakan dengan perkembangan ini. Ahli pertubuhan peladang kini boleh terus memasarkan hasil pertanian mereka melalui 294 pusat pengumpulan hasil pertanian PPHP di seluruh negara. Ia dilihat mampu memaksimumkan pulangan pengusaha dengan mengurangkan pelibatan orang tengah, seterusnya mengelakkan manipulasi harga dalam pasaran. Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, peranan yang dimainkan PPHP penting bagi membantu petani. Sebab itu sebenarnya PPK harus memainkan peranan yang lebih aktif untuk membantu petani-petani yang menjadi ahli dalam pertubuhan peladang di kawasan masing-masing. Jadi kalau ada pelibatan ahli-ahli yang aktif dalam rantaian industri ini keseluruhannya, kita akan dapat mengurangkan peranan dan pengaruh orang tengah dalam sektor pertanian. Tambah beliau, fungsi PPHP juga penting sebagai kayu ukur kepada kecukupan bekalan dan rantaian pengedaran agromakanan dalam negara. Jadi kita harapkan agar lebih banyak PPK yang akan dapat bergiat dalam industri agromakanan ini dan akan dapat berdiri atas kaki sendiri dari segi mempunyai kapasiti keupayaan kewangan yang kukuh seperti yang dikehendaki oleh pertubuhan peladang itu sendiri. Jadi saya melihat bahawa pusat pengumpulan ini merupakan satu pusat yang penting. Beliau ditemui selepas lawatan kerja ke PPHP Pertubuhan Peladang di Kuala Langat, Selangor. Mesyuarat Majlis Kemakmuran Bumi Putera MKB memperakukan inisiatif Hala Tuju baharu untuk dekad akan datang menerusi tindakan pembangunan Bumi Putera 2030 TPB 2030. Ianya berdasarkan prinsip kesaksamaan peluang dan keberhasilan berlandasan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Mesyuarat tersebut berlangsung secara dalam talian di pengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof menjelaskan unit peneraju agenda Bumi Putera teraju berperanan sebagai agensi pelaksana akan menentukan bidang keberhasilan utama, terutama dalam memperkasa ekonomi Bumi Putera melalui aktiviti perniagaan. Teraju function pertama menjadi sekretariat penuh yang diperakui untuk memacu, untuk memandu pembangunan Bumi Putera dengan mengadakan tindakan pembangunan 2030, very spesifik. Yang keduanya, Teraju akan terus berfungsi sebagai satu badan untuk mengenal pasti contohnya dalam program-program tertentu. Key areas yang kita boleh bangunkan secara terus dengan mengadakan kolaborasi dengan private sector, dengan mengenal pasti potensi-potensi daripada usahawan Bumi Putera. Beliau bercakap kepada media di Mutiara Damansara. Dalam pada itu, dua jawatan kuasa juga diwujudkan di bawah MKB, iaitu Jawatan Kuasa Pemandu Majlis Kemakmuran Bumi Putera JPMKB dipengerusikan Datuk Seri Muhammad Rizwan. Manakala Jawatan Kuasa Kerja Majlis Kemakmuran Bumi Putera JKMKB pula dipengerusikan Ketua Pegawai Eksekutif Teraju Mat Silmi Abdul Rahman.
TPB 2030 telah mengenal pasti 6 bidang keutamaan bagi merealisasikan objektif MKB menyelesaikan isu dan cabaran semasa agenda Bumi Putera. Ia meliputi penyampaian perkhidmatan, modal insan, pemilikan kekayaan, keusahawanan, ekuiti korporat dan isu tanah Rizab Melayu. Datuk Seri Muhammad Rizwan berkata TPB 2030 menjadi pemangkin pemerkasaan pelibatan Bumi Putera dalam sektor berimpak tinggi. Yang paling utama yang melibatkan B40 kalau kita lihat yang melibatkan industri pertanian moden, ya, dan juga untuk di Generation Y kita lebih kepada pendigitalan, dan untuk industri yang terus dibangunkan dalam sektor pembangunan, sektor pertahanan, sektor logistik dan sebagainya. Tapi yang nampak lebih akan memberi impak tinggi kepada pembangunan Bumi Putera, ada semua peringkat adalah melibatkan pendigitalan dan juga sektor pertanian moden. TPB 2030 turut memfokuskan 7 aktiviti pertumbuhan ekonomi utama melibatkan sektor nilai tinggi, antaranya keuangan Islam, ekonomi digital, logistik, pengangkutan dan kelestarian mobiliti. Selain itu, sektor pelancongan, pertanian dan komoditi, industri halal dan pembuatan turut diberi perhatian. Matlamat TPB 2030 akan dicapai melalui pelbagai inisiatif hasil kolaborasi strategik kerajaan dan swasta. Khazanah biodiversiti negara perlu diurus dengan baik untuk manfaat generasi kini dan akan datang. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, hutan tropika juga perlu dipertahankan dan dipelihara sebagai satu frontier akhir jaminan kesejahteraan kehidupan manusia sejagat. Dalam satu kenyataan, Datuk Dr. Syamsul Anwar berkata, Tabung Amanah Konservasi Sumber Asli Nasional NCTF ditubuhkan pada 2015 untuk meneruskan agenda menjamin kelestarian sumber itu. Beliau berkata tabung berfungsi untuk membiayai pelaksanaan aktiviti penyelidikan dan pembangunan, pengurusan dan perlindungan sumber. Ia juga dimanfaatkan untuk memberi kesedaran dan usaha-usaha konservasi. Semenjak ditubuhkan, kementerian telah meluluskan 41 kajian di mana 17 kajian telah selesai dilaksanakan. Pemohon boleh memohon pembiayaan dana sehingga jumlah maksimum iaitu RM1 juta dengan tempoh projek antara 6 bulan hingga 2 tahun. Permohonan Request for Proposal RFP, dokumen-dokumen projek dan borang permohonan boleh diperoleh di portal NCTF dan hendaklah dikemukakan kepada Sekretariat NCTF sebelum 30 Jun 2021. Baiklah saudara, hampir 35 tahun berlalu, 94 keluarga di Batu Arang Rawang masih menunggu tanah yang dijanjikan bagi membangunkan sebuah perkampungan Melayu di OC8 Batu Arang. Permohonan yang dibuat pada tahun 1985 telah diluluskan pada tahun 1989. Namun sehingga kini lokasi sebenar lot atau sempadan tapak perkampungan tersebut masih belum dikenal pasti. 52 keluarga telah mendapat lesen pendudukan sementara, manakala 42 yang lain masih menunggu jawapan daripada pejabat daerah. Kesemua mereka masih menetap di penempatan setinggan di tanah kerajaan di sekitar Batu Arang. Ada sebahagian yang sudah dapat geran sementara, bayar cukai tiap-tiap tahun, ambil cukai. Tapi penyelesaian dia tak ada, kita tak tahu mana lot kita. Penyelesaian tak ada. Macam mana tiap-tiap tahun you ambil cukai, ambil duit premium, tapi tak ada tindakan lain. Jadi mohon jasa baiklah pihak berkuasa campur tangan. Kami sudah kami minta bantuanlah pihak atasan lah, kita sudah letih dengan pejabat tanah ni. Pengerusi Ahli Jawatan Kuasa Bertindak Perkampungan Melayu Batu Arang, Mat Jais Yunus berkata, mereka telah menulis surat kepada pejabat daerah, pejabat menteri besar dan pejabat tanah dan galian Selangor tetapi tidak mendapat maklum balas. Pejabat tanah beri respon katanya dalam pengurusan dia.
Dan apa yang baru-baru ni dalam tahun 2020 ni, bulan Disember, kita dapat maklumat kata tanah ni telah diserah pada Lembaga Perumahan Hartanah Selangor. Dan pihak mereka katanya tengah membuat satu bancian katanya, dan dia nak akan mengusahakan. Tapi setakat ini kita belum dapat feedback lagi. Dan kita pun dah banyak kali ingin berjumpa dengan pegawai-pegawai di pejabat tanah, tapi tak dapat feedback balik lah, tak dapat respon lah. Sehingga sekarang ni lah. Ketua Sindiket Dadah bersama 4 ahlinya didakwa di Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas 18 tuduhan mengedar dadah awal bulan ini. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nurbadiana Mahmad. Daripada Goh Chi Kwang selaku Ketua Sindiket, Lai Chang Pung, Belly Po Shaw Kiat, Lai Chang Lim dan Lee Chia Hui. Lai Chang Pung berdepan 5 pertuduhan, adiknya Lai Chang Lim 3 pertuduhan dan Belly Po Shaw Kiat 4 pertuduhan. Manakala Goh Chi Kwang dan kekasihnya Lee Chia Hui didakwa dengan 3 pertuduhan. Mereka didakwa mengedar pelbagai jenis dadah berbahaya dengan berat antara 102 gram hingga 210 gram. Semua kesalahan dilakukan di sekitar Bandaraya Johor Bahru antara 9 hingga 15 Januari tahun ini. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 39, Kurungan 1, Kurungan B, Kurungan A, Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 39B, Kurungan 2, Akta Sama dan dibacakan bersama Seksyen 34, Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 26 April untuk sebutan semula kes. Polis Johor berjaya merampas dadah bernilai RM341 juta menerusi beberapa serbuan awal bulan ini, sekaligus menjadi rampasan terbesar di negeri itu. Di Perak, seorang anggota polis marin dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh siang tadi atas 43 pertuduhan menerima rasuah bernilai RM146,350 antara Mei 2016 hingga Julai 2019. Zubairi Abdul Muttalib, 60 tahun, berpangkat korporal, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan yang dibacakan serentak di hadapan Hakim N. Priscilla Hemamalini. Mengikut kertas pertuduhan, dia yang bertugas sebagai Ketua Jentera Bot Ronda di Pengkalan Polis Marin Kampung Aceh Sitiawan didakwa menerima suapan antara RM150 hingga RM4,750 daripada Lim Milan antara Mei 2016 hingga Julai 2019. Suapan bertujuan supaya tiada tindakan diambil terhadap 18 bot nelayan yang dikatakan melakukan kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Nurul Wahida Jalaluddin, manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Aizat Fakri. Hakim kemudian menetapkan jaminan RM25,000 dengan seorang penjamin, manakala baki 101 pendakwaan ke atas tertuduh disambung esok. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara tidak lebih 10 tahun, denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau yang mana lebih tinggi. Terpedaya janji Brian Leong, seorang wanita di Kulim Kedah yang menjalankan perniagaan dalam talian, kerugian lebih RM84,000 diperdaya sindiket pinjaman wang tidak wujud. Berhubung menerusi aplikasi WhatsApp awal bulan ini, mangsa ditawarkan pakej pinjaman oleh Brian Leong terbabit yang memperkenalkan diri sebagai ejen dari syarikat pinjaman wang. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah, Superintendent Elias Omar berkata, percaya dengan tawaran pinjaman tersebut, mangsa telah membuat pemindahan wang melalui 38 transaksi melibatkan 11 akaun bank. Beliau berkata mangsa juga meminjam wang daripada ahli keluarganya untuk pembayaran kepada suspek dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM84,290. Mangsa mula menyedari ditipu selepas curiga setelah diminta membuat pembayaran lagi jika mahu membatalkan pinjaman. Wanita terbabit kemudian membuat laporan polis di Balai Polis Lunas. Kes disiasat menurut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu.
Saya Sally. Saya mula mengenali Brian hampir 3 bulan lalu melalui media sosial. Brian merupakan seorang pelajar di sebuah kolej swasta. Tak sampai sebulan, hubungan kami mula serius. Satu hari, Brian menghubungi saya. Katanya dia menghidap bara otak dan memerlukan kos rawatan sebanyak RM30,000. Tanpa berfikir panjang, saya pun memasukkan RM30,000 ke dalam akaun milik rakannya. Setelah beberapa jam, Brian hilang dan saya gagal menghubunginya. Ketika itu saya sedar, saya telah ditipu. Pastikan laman sesawang seseorang itu wujud dan mereka tidak menyamar sebagai individu lain. Elakkan daripada terpengaruh dengan sebarang pujuk rayu di internet. Laporkan kepada pihak polis. Awas, jangan terpedaya. Bersua kembali. Kerajaan akan mengumumkan keputusan sama ada melaksanakan PKP lebih ketat atau kembali kepada PKPB sebelum 4 Februari ini. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, untuk membuat sebarang keputusan, kerajaan secara dasarnya perlu melihat secara keseluruhan kesan yang bakal dihadapi negara. Yes, kita mahu menjaga kesihatan rakyat kita, tetapi dalam masa yang sama kita juga mahu melindungi kepentingan rakyat kita, terutamanya golongan-golongan miskin. Rakyat yang miskin, pedagang-pedagang mikro, pedagang-pedagang kecil-kecilan di tepi jalan yang terpaksa bergantung kepada pendapatan harian. Dan jika kita tutup, tentu akan menjejaskan mereka. Menurut laporan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, sejak pelaksanaan PKP pada Mac sehingga Oktober 2020, lebih 13,000 syarikat telah tutup operasi mengakibatkan ramai pekerja telah hilang pekerjaan. Sementara itu, pasangan suami isteri jarak jauh yang berada di lokasi di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP dibenar merentas negeri untuk pulang berjumpa pasangan masing-masing mulai tengah malam ini. Bagaimanapun, pasangan berkenaan perlu mendapat kebenaran polis terlebih dahulu. Jadi seperti yang lain-lain juga, walaupun ada kebenaran, kalau ada kes kecemasan, kematian, memang kita benarkan, tetapi perlu memaklumkan kepada pihak polis dan mendapatkan kebenaran. Bagi pasangan yang bergejala, mereka dinasihat melakukan ujian saringan COVID-19 sebelum merentas negeri atau menangguhkan hasrat bertemu keluarga masing-masing. Situasi semasa COVID-19. Angka kes sembuh harian terus mengatasi jumlah kes baharu. Hari ini jumlah kes sembuh adalah 4,076 berbanding kes baharu 3,585. Sementara itu 11 lagi kematian dilapor menjadikan jumlahnya kini 700 kes. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Satu telefon pintar untuk satu keluarga. Itu sasaran Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di Sekolah Kebangsaan Cik Deris, Kota Baru untuk murid daripada keluarga kurang berkemampuan bagi membolehkan mereka menyertai pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Menurut guru besarnya, Muhammad Fazil Madil, majoriti murid dari sekolah tersebut merupakan anak nelayan pesisir pantai. Pihak sekolah juga sudah mengesan murid-murid daripada keluarga kurang berkemampuan yang tidak memiliki kemudahan telefon pintar. Kita mencari sumbangan, memberi telefon pintar agar diorang dapat belajar dengan lebih sempurna dan lebih tersusun. Jadi saya harap mana-mana individu ataupun NGO yang boleh memberi kerjasama ataupun sokongan kepada kami, marilah bersama untuk membantu kami.
Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan kepada keluarga Rosnani Ibrahim yang mempunyai 6 orang anak masih bersekolah di Kampung Tanjung Baru, Kota Baru. Rosnani tidak mampu menyediakan telefon pintar untuk anaknya kerana hanya bekerja sebagai tukang sapu dengan pendapatan RM1,000. Suaminya yang sebelum ini menjaja ikan terpaksa berhenti kerja sejak lebih setahun lalu disebabkan masalah kesihatan. Hari ini saya bersyukur sangatlah pada Tuhan. Moga anak saya hari ini boleh telefon untuk belajar. Selama ni saya tak boleh nak belajar lah anak saya sebab tak ada telefon. Kata nak beli pun, lah. Moga saya orang susah ni tak mampulah. Moga anak banyak lagi belajar, ramai lagi ni orang. Itulah. Hari ni cikgu besar sekolah Cik Diri mari simu saya ni beri batu telefon. Bagi mereka yang ingin membantu usaha murni Sekolah Kebangsaan Cik Deris ini, boleh menyalurkan sumbangan anda ke akaun seperti tertera. Sebanyak 1,226 waran tangkap pelbagai kesalahan dikeluarkan Polis Pahang bagi tahun 2000 sehingga kini. Daripada jumlah itu, sebahagiannya adalah suspek dan sebahagiannya pula saksi kejadian yang perlu membantu polis untuk penyelesaian kes. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, kesalahan narkotik merekodkan jumlah paling banyak iaitu 713 waran tangkap. Diikuti kesalahan jenayah iaitu 457, 29 waran tangkap bagi kesalahan jenayah komersil dan 27 bagi kesalahan trafik. Pada mereka-mereka yang pernah mendapat makluman bahawa mereka-mereka ditindaki oleh Polis Pahang, silalah tampil ke mana-mana balai polis yang terdekat bagi menentukan kesalihan waran-waran tangkap itu masih ada lagi atau telah terbatal. Terbatal ni antaranya umur OKT berumur 70 tahun ke atas. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kuantan, Pahang. Pada perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Jalil memaklumkan 10 warga India bersama seorang lagi warga tempatan di kompaun RM1,000 setiap seorang kerana tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mereka ditahan pada sekatan jalan raya di Teriang Pahang menaiki kenderaan melebihi had dan keluar dalam satu daerah melebihi 10 km. Dalam tempoh 24 jam lalu, Polis Pahang menerima 3,372 permohonan kebenaran merentas daerah dan negeri dan 105 daripadanya ditolak kerana alasan yang tidak munasabah. Seorang lelaki warga Bangladesh dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda RM12,000 di Mahkamah Session Alostar selepas mengaku bersalah merasuah seorang anggota polis. Hakim Murtazadi Amran menjatuhkan hukuman terhadap Muhammad Mosarraf 30 tahun yang didakwa memberi suapan ketika ditahan dalam sekatan jalan raya 20 Januari lalu kerana tidak mempunyai surat kebenaran rentas negeri. Berdasarkan pertuduhan, Muhammad didakwa menawarkan suapan RM500 kepada Korporal Muhammad Syazwan Ahmad Safiuddin sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang ke atasnya. Dia didakwa berbuat demikian kerana telah melakukan kesalahan di bawah Peraturan 5, Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2021 serta tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Muhammad dituduh di bawah Seksyen 17(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan dihukum mengikut Seksyen 24(1) Akta sama yang sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi.
perkembangan sukan. Hajat peminat bola sepak tempatan untuk menonton aksi Liga Malaysia Liga M musim ini nampaknya tertangguh lagi. Ini selepas Badan Pengelola Liga Malaysia Malaysian Football League MFL membuat keputusan untuk menunda tarikh Liga M kepada tarikh baharu iaitu 5 Mac depan. Dalam satu kenyataan, MFL memberitahu penundaan ini adalah disebabkan lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di semua negeri kecuali Sarawak sehingga awal bulan depan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan, pihaknya telah menyediakan beberapa mekanisme seperti prosedur operasi standard SOP latihan yang lebih ketat dan SOP kem latihan berpusat secara kuarantin bagi memastikan saingan musim 2021 berjalan lebih efektif dan selamat. Telah membuat keputusan untuk menangguhkan tarikh 26 bulan permulaan Liga iaitu Piala Sembangsi kepada 15 Mac 2021 ini. Maka itu diharapkan akan dapat mencapai matlamat dan kita akan berusaha dengan berunding dengan KBS dan juga di peringkat MKN untuk membenarkan pasukan-pasukan Liga Malaysia yang terlibat dalam musim 2021 ini. Tambahnya, keputusan itu dicapai dalam mesyuarat khas ahli lembaga pengarah MFL secara dalam talian selain mengambil pandangan dan persetujuan daripada wakil-wakil pasukan. Mengikut perancangan awal, Liga Malaysia 2021 akan membuka tirai dengan perlawanan Piala Sultan Haji Ahmad Shah yang menemukan juara dan naik juara Liga Super musim lalu, Johor Darul Takzim dan Kedah Darul Aman FC pada 26 Februari ini. Dalam perkembangan sama, Abdul Ghani turut mendedahkan Piala FA tidak dimasukkan dalam kalender musim 2021 bagi memastikan semua pasukan tidak dibebani dengan jadual padat. Pemilik kelab Johor Darul Takzim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim membidas kritikan yang dilemparkan oleh sesetengah pihak dalam mempersoalkan ranking skuad Harimau Malaya di kedudukan ke-153 dunia ketika ini. Bekas Presiden Bola Sepak Malaysia FAM itu bertitah proses dan sistem ranking bola sepak yang dikendalikan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA haruslah difahami terlebih dahulu sebelum sebarang kritikan boleh dilakukan. Menerusi hantaran dalam laman Instagram semalam, Tunku Ismail menasihati mana-mana pihak supaya tidak mempersoalkan ranking Harimau Malaya kerana ia melibatkan pelbagai proses daripada FIFA sebelum ia ditentukan. Malah, Tunku Mahkota Johor itu menjelaskan individu yang berada dalam kelab juga perlu memainkan peranan dalam menyumbang kepada pembangunan dan ranking bola sepak negara ini. Menurut beliau, semua pihak perlu memberi fokus kepada pembangunan pasukan masing-masing seandainya mahu melihat ranking skuad kebangsaan meningkat. Isu ranking skuad Harimau Malaya mula menjadi perdebatan hangat beberapa pihak termasuk pemilik Kelantan FC Norizam Tukiman. Beliau bagaimanapun tidak menyebut kenyataan pedasnya itu ditujukan kepada siapa. Baiklah, berita tengah malam berakhir di sini. Terus patuh Perintah Kawalan Pergerakan. Ingat, tidak perlu keluar rumah jika tiada sebarang urusan penting. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Assalamualaikum dan selamat beristirahat.